Oke, salam dan salam sejahtera. Dan ulasan saya adalah berkenaan dengan kenyataan yang dikeluarkan oleh Ketua Armada Bersatu, yaitu Ahli Parlimen Machang di dalam Parlimen. Beliau tidak mengaku bahawa beliau yang buat laporan polis terhadap Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dan beliau mengatakan bahawa yang buat laporan polis adalah ahli di bawah beliau. So, kita tonton dulu videonya ini. Yang buat laporan polis adalah ahli armada saya. Jadi tang mana saya menyalahi Dewan? Ya. Dan Tuan Ketua, isu ini melibatkan menirukan Dewan kepada Yang Mahmud Tambun. Saya juga telah bawa usul bawah 27(1) untuk membawa. Dan kita juga harus menonton video sebelum beliau membuat kenyataan di dalam sidang parlimen, yang mana ini sewaktu laporan polis itu dibuat. Siapa yang membuat kenyataan media? Kita tonton. Hadir ke Darang Wangi pada hari ini, IPD Darang Wangi adalah untuk membuat counter report kepada ke atas Yang Berhormat Bagan Lim Guan Eng dan juga ke atas Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berhubung isu pelepasan cukai Yayasan Al-Bukhari dan syarikat-syarikatnya. Jadi izinkan saya menerangkan isi kandungan laporan polis tersebut. Pertuduhan yang dibuat ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin SPRM baru-baru ini membabitkan isu ini, ya, yang mana minggu lalu hari Selasa dalam Dewan Rakyat soalan berbangkit. Ini adalah satu contoh yang mana kita rakyat boleh nampak sikap kepimpinan muda, yang mana yang bercakap ini adalah Ketua Armada Bersatu, kepimpinan mereka sebagai ketua, yang mana sepatutnya beliau tidak perlu nak menjawab begini dalam parlimen. Kita juga memahami situasinya. Kita boleh lihat beliau dengan angkuh di parlimen mengatakan bukan saya yang buat laporan polis, ahli armada saya. Ini adalah satu kenyataan yang jelas kita dengar tadi. Yang kedua, yang membuat sidang media di luar pekarangan Balai Polis itu, di pekarangan Balai Polis Darang Wangi, itu ada siapa? Hantu. Itu adalah beliau sendiri, ahli Parlimen Machang, yang konon-kononnya menunjukkan diri beliau itu sebagai hero. Apabila kamu menggunakan fakta yang seperti ini, memang betul lah, yang pergi buat tu ahli kamu. Tapi atas arahan siapa? Ahli parti, kalau tidak mendapat arahan daripada atas, mereka pun tak berani. Tiba-tiba rakyat biasa ni, yang pergi buat laporan polis, yang tidak tahu apa-apa berkenaan dengan politik ini, pergi buat laporan polis. Ini tidak masuk akal sebenarnya. Sekarang ini, apabila selesai buat laporan polis, belum selesai sekalipun, kalau kamu dah ada di pekarangan Balai Polis, yang mana kamu membuat sidang media, konon-kononnya membuat laporan polis, yang bertanggungjawab itu adalah kamu. Yang bercakap di media itu adalah kamu. Kamu sebagai ketua. Jadi buat apa kamu menjadi ketua, akhirnya kamu menjual ahli kamu. Kalau nak didakwa nanti ahli kamu. Jadi pada saya, kebodohan kepada ahli-ahli bersatu ni sanggup diperkudakan oleh ketua armada kamu. Karena dia tidak ada tanggungjawab sebagai ketua. Nampak tak? Jadi saya begitu mudah melihat cara kepimpinan muda yang ada di Bersatu ni, yang menjadi ketuanya iaitu ahli Parlimen Machang ini, yang cuba bersilat lidah. Contoh, kami PKR, kalau YB Fahim Fazil sebagai ketua penerangan kami, suruh ketua penerangan negeri buat laporan polis contohnya kepada si Anu sekian-sekian gini, kami akan menurut. Tetapi yang bertanggungjawab adalah beliau atas arahannya. Jadi sekarang ini, ahli armada pergilah buat laporan polis dan kamu sebagai ketua ada di situ, kamu harus bertanggungjawab. Jadi saya harap ahli Parlimen Machang jangan bodoh ke rakyat. Jangan kamu menunjukkan hero dalam parlimen, tetapi kamu pikir rakyat di luar sana bodoh. Kamu ingat kamu seorang saja yang ada sekolah. Kamu ingat kamu seorang saja yang bijak politik. Jadi kalau kamu nak bertahan lama dalam politik, kamu nak menjadi seorang tokoh muda yang dipercayai oleh rakyat, tunjukkan sikap kamu yang jelas, yang baik. Kalau kamu bersilat lidah seperti ini, maka kamu ini sudah pun tidak bertanggung jawab. Jadi saya menyeru kepada ahli-ahli armada, tinggalkan parti Bersatu ini. Karena ketua kamu sebagai ketua armada tak ada tanggung jawab dengan kamu.
menjawab di parlimen, beliau tidak mengaku bahawa itu adalah tanggungjawab beliau, tetapi beliau menjual bahawa ahli dia. Bayangkan, kalau ini adalah satu kes fitnah, yang akan bersangkut paut adalah yang melapor nih. Ketua armada kamu dah lari. Kalau ada namanya CA akan menjawab di mahkamah dan akhirnya kalau didapati besar lah. Apakah ketua armada kamu sanggup untuk bertanggung jawab? Awal-awal dalam parlimen, beliau dah mengaku bahawa yang buat laporan polis adalah ahli beliau. Ahli armada saya katanya. Armada ataupun beliau pegang jawatan, bukan dia punya, parti punya. Jadi perkara-perkara seperti ini kita tengoklah. Kalau dalam bulan puasa seperti ini pun beliau berpusing seperti lidah bercabang, ular pun lebih baik daripada orang seperti ini, tahu. Saya buat teguran ini kerana saya lihat beliau berkobar-kobar dalam parlimen, tapi hakikatnya nothing. Membohongi rakyat, propaganda murahan. Ini anak muda yang nak pergi ke politik, yang sibuk dengan TikTok, sibuk dengan sosial media, yang mencari glamour, yang tidak memikirkan isu rakyat. Sehari-hari tengok dia, kerja dia membantai kerajaan yang ada. Kawasan tak jaga. Apa parlimen Macang dah bagus air dia. Dah bagus dah kawasan Macang tu, dah membangun. Saya rasa kerja dia, semenjak jadi ahli parlimen sampai hari ini pun tak ada. Di Macang. Kerja dia itulah. Menghentam Perdana Menteri yang ada. Lepas itu, apabila isu yang melibatkan laporan polis, tak nak mengaku. Tak ada tanggungjawab betul. Macam manalah armada bersatu mempunyai seorang ketua yang tak ada tanggungjawab kepada ahli di bawah. Jadi, saya harap anak-anak muda yang nak bersama dengan bersatu ni fikir semula lah. Kalau saya sebagai ketua, saya akan bertanggungjawab sepenuhnya. Kerana saya ada sedikit pengalaman. Saya juga sebagai ketua penerangan PKR Sarawak. Kalau saya mengarahkan seluruh Sarawak untuk buat satu laporan polis, yang pergi buat laporan polis adalah ketua penerangan cabang, maka saya akan bertanggungjawab kepada setiap cabang, setiap ahli-ahli yang di bawah saya ini tadi, yang pergi buat laporan polis. Itu tanggungjawab. Begitu juga kalau arahan daripada pusat, daripada YB Fahmi Fazil sebagai ketua penerangan pusat, mengarahkan kami ketua penerangan negeri membuat laporan polis seperti mana yang lalu, kita akan pergi buat. Tanggungjawab akan dipegang oleh beliau. Itu sebagai contohnya. Begitu juga dalam parti UMNO, dalam parti PAS, parti mana-mana pun. Tetapi dalam kepimpinan bersatu, rupa-rupanya hancur. Ketua dia terang-terang mengatakan di dalam parlimen, yang buat laporan polis ahli armada saya. Saya tidak buat laporan polis. Nak kata bodoh, memang dah bodoh pun. Cuma bagilah cerdik sikit. Jangan menunjukkan kita punya kebangangan sebagai ketua. Saya biasa dah jadi ketua, walaupun bukan ketua politik. Dalam bisnes dulu, dalam kerja. Hari ini pun dalam politik jadilah ketua kecil. Jadi saya memahami bagaimana kita sebagai ketua tu ada tanggungjawab. Jangan kita melepaskan diri sendiri. Akhirnya anak buah nanti yang menerima masalah. Sepatutnya, kalau kita memberi arahan, kalau kita tidak bertanggungjawab, kita tidak mampu, jangan. Jadi hari ini, kalaulah isu ini dipanjangkan, maka yang nak kena penjara ni ahli di bawah. Lain kami. Kami yang kena penjara, pemimpin utama kami. Jadi itulah tanggungjawabnya. Datuk Seri Anwar Ibrahim, dia bertanggungjawab. Dan kita tengok kepimpinan parti PKR itu bertanggungjawab sepenuhnya kepada semuanya. Tidak pernah mengabaikan tanggungjawab. Parti Bersatu yang baru semalam lahir, pemimpinnya Armada ni dah tak bertanggungjawab. Armada ni pun lahirnya nama Armada bukan ahli parlimen Macang. Dia tinggal duduk di sana ambil namanya. Yang buat Armada ni dulu Syed Saddiq, YB Syed Saddiq. Jadi orang-orang ni
tinggal nak mengambil keuntungannya. Inilah sikap mereka ni. Jadi perangai pemimpin yang ada di Bersatu ni, kalau dah muda-muda pun dah seperti ini, anda boleh percayakah? Kita boleh fikir sendiri berkenaan dengan isu ini, tetapi itu kritikan saya. Kalau anak muda lihat perkara seperti ini, baik kamu tinggal. Ketua kamu tak ada tanggungjawab. So itu pencerahan saya. Sekian, terima kasih.